Assalamualaikum sahabat semua. Assalamualaikum. Apa khabar semua, sihat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Baik tuan-tuan ya, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ni, syukur jugalah untuk saya ingatkan tuan-tuan, kalau sekiranya nak bergerak, bangun dan sebagainya, mohon kita offkan kamera masing-masing. Takut nanti masa kita bangun tak perasan ya, anak isteri kita lalu kat belakang dan sebagainya, dan ternampak aurat begitulah kan. Takut nanti ternampak aurat dan sebagainya. Begitu juga nanti ada mungkin di belakang sana perkara-perkara yang tak sepatutnya kita tengok. Jadi offkan sahaja kamera tu, insya-Allah. Kemudian ada juga yang bertanya dekat ruangan chat ni boleh tengok ulangan pengajian di mana. Jadi tuan-tuan boleh saksikan pengajian ini secara ulangan di Facebook bahagian pengurusan masjid. Tuan-tuan pergi ke Facebook, di bahagian carian itu type saja bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Perak. Jadi tuan-tuan akan dapat ikuti pengajian Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani ini secara ulangan. Begitu juga dengan pengajian-pengajian yang kita telah ikuti
bersama dengan Al-Fadhil Tuan Haji Radhi bin Fawrul Hailan pada bulan September lepas. Kita tak delete. Semua pengajian-pengajian tersebut ada di dalam Facebook bahagian pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Perak. Jadi tuan-tuan kalau dah buka Facebook tu, tuan-tuan boleh like Facebook tersebut. Bila tuan-tuan like apa sahaja program-program ataupun aktiviti yang kita jalankan di bahagian pengurusan masjid, insya-Allah dia akan lalu dekat wall tuan-tuan. Itu sekadar untuk makluman lah di ruang komen ni sebab ada yang bertanya. Boleh juga pergi ke Telegram Imam Bilal Perak. Betul. Ustaz Radhi juga ada komen respon di ruangan chat ni. Tuan-tuan boleh yang mana yang telah kita edarkan grup pada bulan lepas, grup Telegram iaitu Imam Bilal Perak. Tuan-tuan boleh masuk ke dalam grup tersebut untuk menyaksikan pengajian ini. Ada dirakamkan dan Ustaz Radhi masukkan dalam grup Telegram tersebut. InsyaAllah kita teruslah ikuti pengajian ini daripada mula sampailah ke akhir bulan 10 nanti, insyaAllah. Kekalkan momentum istiqamah, insyaAllah kita teruslah ke bulan 10 nanti. Kalau bulan 11 kita ada lagi pengajian, kita akan maklumkan nanti, insyaAllah. Kehadiran kita pada hari ini pun dah semakin tambah ni. Kita hanya tunggu tuan guru kita dah masuk ke belum ni, tak perasan. Betul itu. Suara betul suara. Selain daripada itu tuan-tuan, kalau sekiranya ingin bertanyakan soalan terus kepada Ustaz, tuan-tuan bolehlah angkat tangan macam biasa yang kita amalkan bersama khusus dengan Ustaz Radhi hari itu. Tuan angkat tangan, kalau ada satu soalan tu mungkinlah boleh dijawab terus oleh Tuan Guru ceramah kita. Kalau banyak soalannya mungkin akan disimpan di akhir pengajian kita pada malam ni. Macam tu. Assalamualaikum.
Kita menunggu insya-Allah. Kalau kita masuk, lepas tu insya-Allah kita boleh mula dah ni. Penyertaan pun dah ada 100 lebih, di Facebook pun dah ada juga, ramai juga di Facebook. Jadi insya-Allah kita boleh mula lah 9.26 lebih kurang kita mula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hazri dah masuk ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Ustaz dah? Alhamdulillah. Boleh mula ke Ustaz ke nak tak nampak dulu? Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah saya. Kita pun di Zoom ni pun dah ada 100 lebih dah, Facebook pun dah ada kat tu. So kita boleh insya-Allah saya. Ustaz Amir boleh kita mula ya? Boleh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil a'la wa dzikril marfu'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabul fadilah, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan masjid Jabatan Al-Islam Perak, Al-Fadil Tuan Haji Amir Sufri Nizam bin Haji Syahari, Al-Fadil Tuan Haji Joshua Riza bin Muhammad Zaini, Al-Fadil Tuan Haji Imran bin Ibrahim, yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Muhammad Hazriya Hashim Al-Bindani, tuan-tuan para pegawai Masjid Negeri Perak, tuan-tuan guru ta'mir Negeri Perak, tuan-tuan guru para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya mari bersama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya serta inayahnya dapat kita dipertemukan sekali lagi pada malam ini bagi meneruskan siri kelas Tafaqquh Fiddin kita bersama dengan Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani pada siri yang ketiga, minggu yang kedua dalam bulan Oktober ini, insya-Allah. Jadi untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua tuan-tuan yang di luar sana yang sama-sama mengikuti pengajian ini, dan jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Hazri Hashim di atas luangkan masa bersama-sama kita untuk mencurahkan ilmu. Walaupun beliau begitu sibuk dengan jadual-jadual pengajian di tempat yang lain, jadi tetap meluangkan masa bersama kita di Perak ni, alhamdulillah. Jadi untuk itu marilah bersama-sama kita buka majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini Ustaz akan terus menyambung pengajian kita di muka surat yang ke-19, kitab panduan imam dan makmum memperhalusi hukum hakam salat berjamaah ini, insya-Allah dengan tajuk pembincangan sujud sahwi yang kita tangguhkan minggu lepas. Dan sebagaimana biasa, ingin saya ingatkan tuan-tuan, kalau sekiranya ingin mengajukan soalan boleh type di ruangan chat Zoom, dan begitu juga boleh menaip soalan tuan-tuan di ruangan komen Facebook. Dan kalau sekiranya ada soalan yang ingin ditanyakan secara terus kepada Ustaz, mungkin boleh mengangkat tangan sebagaimana kaedah yang kita dah ajar sebelum ni. Kalau 1-2 soalan tu yang mengangkat tangan, Ustaz Azri mungkin boleh terus respon kepada soalan tersebut. Tapi kalau sekiranya banyak soalan-soalan yang berbentuk angkat tangan ni,
kita akan jawab, guru kita akan jawab soalan tersebut di akhir pengajian kita nanti insya-Allah, dalam 10 minit terakhir itu insya-Allah. Jadi untuk itu saya tanpa melengahkan masa mempersilakan Al-Fadhil Puan Guru Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani untuk meneruskan siri pengajian kelas tafakuh fiddin kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Kasih pada akhina al-fadil sa'atullah bin Habibullah hafizahullah taala wa mata'allah bi sihatin wa afiyah. Yang dimuliakan seluruh ashabul fadilah, ketua-ketua, penolong pengarah Jabatan Agama Islam Perak, dan ketua-ketua unit. Begitulah juga para asatidatul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat nyambung lagi. Kita masih lagi pada syarat kedua yang kelima. Makmum tidak boleh menyalahi imam semasa berjamaah pada perkara-perkara sunat yang dianggap keji dalam menyalahinya, yang dinamakan dalam istilah fiqh kita dengan su'ul mukhalafah, keadaan seorang makmum yang buruk keadaannya kerana menyalahi imamnya. Baik, kita masuk pada perkara yang kedua, iaitu sujud sahwi. Wajib muwafaqah imam pada mengerjakannya, tidak pada meninggalkannya. Jika imam melakukannya, wajib makmum turut melakukannya. Jika imam meninggalkannya, makmum boleh melakukannya setelah pasti imam bukan memberi salam kerana lupa meninggalkan sujud sahwi. Sujud sahwi ini merupakan perbuatan 2 kali sujud selepas selesai membaca tasyahud akhir. Dan di antara perkara-perkara yang menyebabkan dituntut melakukan sujud sahwi, bagi orang yang solat sendirian dan begitu juga bagi seorang imam. Bagi orang yang solat sendirian dan bagi seorang imam, dituntut melakukan sujud sahwi apabila meninggalkan salah satu daripada 8 sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang dikatakan 8, yang pertama ialah dengan membaca tasyahud awal, sunat ab'ad. Duduk ketika membaca tasyahud awal. Yang ketiganya pula ialah berselawat ke atas Nabi SAW dalam tasyahud awal. Yang keempat, selawat ke atas keluarga baginda SAW dalam tasyahud akhir. Yang kelima ialah membaca kunut. Yang keenam ialah berdiri ketika kunut. Yang ketujuh, selawat ke atas Nabi SAW dalam doa kunut. Dan juga yang ke-8, selawat ke atas keluarga baginda SAW dalam kunut. Meninggalkan salah satu daripada 8 sunat ab'ad ini dituntut melakukan sujud sahwi bagi mereka yang solat sendirian, dan begitulah juga bagi seorang imam. Yang berikutnya, di antara perkara yang juga dituntut melakukan sujud sahwi ialah apabila dengan seseorang itu melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat sekiranya disengajakan, tetapi disebabkan tak sengaja maka tak batal. Tiap-tiap kesalahan dalam solat yang kalau dilakukan dengan sengaja batal, tetapi disebabkan tidak sengaja maka tak batal, maka dituntut sujud sahwi. Contohnya dengan seseorang yang bangun ke rakaat yang kelima. Kalau sengaja bangun ke rakaat yang kelima, batal solat. Tetapi disebabkan tak sengaja, maka tak batal. Maka dituntut sujud sahwi. Begitulah juga dalam hal keadaan contohnya duduk membaca tahiyat awal pada rakaat pertama. Kalau sengaja duduk baca tahiyat di rakaat yang pertama, batal solat. Disebabkan sengaja. Tapi sebab tak sengaja, terlupa, maka tak batal.
Maka hal keadaan yang sedemikian dituntut sujud sahwi. Kepada siapa? Kepada seorang imam dan juga kepada seorang yang solat sendirian. Ya, orang yang solat sendirian. Yang berikutnya ialah ya, dituntut juga melakukan sujud sahwi bagi mereka yang tersalah, ya, membaca bacaan-bacaan di dalam solat bukan pada tempatnya. Ya, bacaan tu bacaan solat tapi dia bukan bukan pada tempat. Ya, bukan pada tempat. Ya, contohnya seperti kita katakan seseorang yang dia tengah baca doa iftitah. Ya, tiba-tiba ya terlajak ya jadi bacaan tasyahud. Ya, terlajak jadi bacaan tasyahud. Maka pada ketika itu ya dia dituntut melakukan sujud sahwi kerana ya membaca bacaan-bacaan dalam solat bukan pada tempat. Ya, bukan pada tempat. Maka itu juga di antara kecacatan yang dituntut melakukan sujud sahwi. Yang berikutnya ialah dengan kecacatan seorang yang syak di dalam solat. Ya, seorang yang syak dalam solat. Ya, dia syak dalam solatnya, apakah dia dah dia dah cukup rakaat atau belum cukup rakaat, maka hukumnya dia adalah orang yang hendaklah mengambil yang sedikit. Dia syak 3 ke 4, maka dia kena ambil yang 3. Kemudian buat lagi 1 rakaat dan di penghujung solat melakukan sujud sahwi. Itu lebih kurangnya serba sedikit gambaran berkenaan dengan perkara yang dituntut melakukan sujud sahwi bagi seorang imam dan bagi orang yang solat sendirian. Sebab apa kita sebut bagi imam dan bagi orang solat sendirian ni? Sebab ya bagi makmum pula ada hukum yang khusus. Ya, bagi makmum ada hukum yang khusus. Baik, ada dah angkat tangan tu? Silakan. Boleh teruskan bertanya lah kalau dah. Kita tak dengar, tak jelas. Tak jelas, boleh typekan di ruangan komen, saya ingat soalan tu. Ustaz, Baik, boleh teruskan pengajian Ustaz. Saya respon kemudian lah. Kemudian. Baik. Adapun hukum sujud sahwi bagi makmum terikat dengan imam. Ya, hukum sujud sahwi bagi makmum terikat dengan imam. Seorang makmum itu kalaulah dia melakukan kesalahan-kesalahan yang kita sebutkan tadi. Ya, beberapa perkara sebab sujud sahwi yang saya sebutkan tadi. Kalaulah ia kesalahan yang dilakukan oleh seorang makmum, ya, imam tak buat salah pun. Contohnya tuan imam takbir panjang sikit waktu bangun daripada sujud. Maka bila imam takbir Allahu Akbar, makmum ni tersalah sampai dia tegak berdiri. Rupa-rupanya jemaah lain semua pakat duduk tahiyat awal. Dia tersalah bangun. Ya, dia tersalah bangun disebabkan takbir panjang tu. Ya, contohnya. Maka hendaklah dia kembali duduk. Ya, maka bangun dalam hal keadaan yang sedemikian tidak membatalkan solat. Ya, tak membatalkan solat. Ya, sebab tak sengaja. Maka tersalah yang macam tu disebabkan dia melakukannya. Disebabkan dia melakukannya di belakang seorang imam, maka dia tak dituntut sujud sahwi. Sebab apa? Dalam hadis Nabi kita katakan al-imamu dhamin. Imam itu penjamin yang cover semua salah-salah makmum ni. Maka dengan sebab itulah contohnya, ya, disebabkan kecepatan tuan imam bangun, makmum baca tahiyat awal tak habis contohnya. Ya, dia baru baca separuh, imam dah bangun. Maka dia pun tinggalkan tahiyat awal langsung bangun. Apakah dia disebabkan tak selawat dalam tahiyat awal? Ya, dia dituntut untuk melakukan sujud sahwi? Ulama mengatakan tak dituntut. Kerana ya, dia seorang makmum yang sedang mengikut kepada seorang imam. Seluruh kekurangan solat dia itu ditampung oleh tuan imam dia. Ya, begitulah juga dengan makmum yang contohnya dia syak
dah baca Fatihah ke belum baca, dah baca ke belum baca, maka hukum dia kena baca. Ya, dia kena baca balik. Maka apakah di hujung solat disebabkan dia mengalami syak dia kena buat sujud sahwi? Ulama mengatakan tidak dituntut sujud sahwi kerana imam cover semua ya syak dia tadi tu. Maka ini di antara perkara yang patut kita tahu. Baik. Tetapi seorang makmum itu dituntut melakukan sujud sahwi apabila kesalahan itu melibatkan kesalahan imam. Ya. Kesalahan itu melibatkan kesalahan imam. Ya, contohnya apabila tuan imam tak baca tahiyat awal. Jemaah semua bangun tak baca tahiyat awal sebab ikut dengan tuan imam. Maka di penghujung solat di penghujung solat pada ketika itu makmum kena tahu bagi mereka tuntutan sunat melakukan sujud sahwi atas kelupaan yang telah berlaku kepada imam. Maka kalaulah sekalipun dengan imam tak buat, sujud sahwi, maka tuntutan sunat itu masih ada kepada semua makmum. Yang apabila tahu bahawa kesalahan itu melibatkan kesalahan imam. Sekiranya imam melakukan sujud sahwi, maka hukum dia makmum wajib melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi bagi imam adalah sunat. Tetapi bila imam buat, hukum sujud sahwi itu jadi wajib ke atas para makmum. Orang yang tak ikut melakukan sujud sahwi, solatnya batal. Ya, solatnya batal kerana su'ul mukhalafah. Ya. Dan kalau imam tidak melakukan sujud sahwi pada perkara-perkara yang dituntut melakukan sujud sahwi, ya, makmum boleh melakukan sujud sahwi sesudah imam memberi salam dengan syarat, makmum hendaklah memastikan bahawa imamnya telah pun keluar daripada solat dalam hal keadaan dalam kita katakan hal keadaan meninggalkan sujud sahwi. Bagaimana kita nak mengetahui bahawa imam tu dah keluar daripada solat? Ya, sebab kita belum confirm lagi. Mungkin juga imam ni terlupa bagi salam. Kalau imam terlupa bagi salam, ya, kalau imam terlupa sujud sahwi sehingga dia beri salam, maka salam imam dalam keadaan terlupa itu belum lagi mengeluarkannya daripada solat, dan juga belum memisahkan para makmum dengan imam tersebut. Maka dengan sebab itulah perlukan satu kepastian untuk melakukan sujud sahwi bagi para makmum yang tahu tadi imam ada buat salah, imam bangun rakaat yang kelima, tiba-tiba akhir solat bila ditegur imam kembali duduk, sambung baca tasyahud akhir, imam beri salam. Imam tak buat sujud sahwi. Contohnya, maka pada ketika itu makmum dia kena tunggu seketika, pastikan bahawa imam dah keluar daripada solat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dalam Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan bahawa ketentuan itu ditentukan dengan cara para makmum melihat kepada adat kebiasaan. Contohnya kalau di Mesir selepas salam tuan imam langsung pusing kepada jemaah. Maka bila makmum tengok imam berpusing tu, confirm lah dah keluar daripada solat. Maka makmum yang belum salam boleh melakukan sujud sahwi. Ya, boleh melakukan sujud sahwi disebabkan apa? Disebabkan imam sudah pun pasti keluar daripada solat. Kalau di tempat-tempat kita ni mungkinlah kita katakan adat kebiasaannya, kalau kita daripada luar masjid pun bila kita sampai je tiba-tiba kita dengar Astaghfirullahalazim, langsung dari segi mantiknya dalam minda kita langsung terlintas hukum dia apa? Imam dah habis mayat. Ya, imam dah habis mayat. Bila dengar istighfar aja. Maka pada ketika itu orang yang belum beri salam boleh melakukan sujud kerana pada adatnya, ya, saat kita dengar macam tu kita dah tahu ya imam dah habis solat. Ya. Baik. Kalaulah dengan contohnya kita tidak tahu pada adatnya, maka ada satu qaul mengatakan bahawa hendaklah kita menunggu selepas salam imam itu
sekadar duduk di antara dua khutbah. Ya, sekadar duduk antara dua khutbah. Maksudnya sekadar baca surah Al-Ikhlas lah. Kadar duduk antara dua khutbah ialah sekadar baca surah Al-Ikhlas. Maka maksudnya para makmum selepas imam bagi salam, mereka tunggu seketika ya, mereka tunggu seketika sekadar waktu boleh cukup baca surah Al-Ikhlas. Maka pada ketika itu sudah pun boleh melakukan sujud sahwi, kerana itulah dikatakan selang waktu yang sudah dianggap boleh memisahkan antara imam dan juga makmum. Ya, imam yang beri salam tadi. Ya, baik. Orang yang kalau imam dia tak buat sujud sahwi, imam bagi salam, dia langsung turun sujud sebelum dia pastikan tanda-tanda imam dah keluar daripada solat. Ya, maka ya, ulama mengatakan batal solat makmum tersebut. Ya, batal solat makmum tersebut disebabkan apa? Ya, disebabkan dia belum pasti ikutannya dengan imam telah pun terputus. Maka dia melakukan sujud sahwi di belakang seorang imam dalam hal keadaan dia tak pasti apakah ikutan dia dengan imam dah putus. Ya, sama ada salam imam kerana lupa atau salam yang benar-benar keluar daripada solat. Ya, maka dengan sebab itu kena tunggu dulu. Ya, melainkan dia niat mufaraqah. Imam bagi salam aja dia langsung niat mufaraqah dan dia buat sujud sahwi, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Ya, kalau dia tak niat mufaraqah, dia kena tunggu. Ya, sekadar waktu ataupun ada petanda yang menunjukkan pada adat kebiasaan imam dah keluar daripada solat. Baik. Tasyahud awal. Wajib muwafaqah imam pada meninggalkannya, tidak pada mengerjakannya. Ya. Jika imam meninggalkan tasyahud awal, wajib makmum meninggalkan tasyahud awal itu kerana melakukannya pada ketika itu dianggap melakukan perbuatan tambahan yang tidak dilakukan imam. Namun begitu jika imam melakukan tasyahud awal, boleh makmum meninggalkan tasyahud awal tersebut dan solatnya sah kerana dia hanya mendahului imamnya dengan satu rukun saja. Ya, kita dah belajar yang lepas berkenaan dengan mendahului imam dengan satu rukun tidak membatalkan solat. Itu dari segi hukum sah solat. Ya. Namun ada perbahasan lain. Ya, sebagaimana dalam ya Minhaj Al-Qawim, ya, Imam Ibn Hajar ada menyebutkan juga hal ni. Ya, saya letak di ruangan yang muka surat berikutnya tu, pada ruangan perhatian tu. Jika imam melakukan tasyahud awal manakala makmum pula bangun meninggalkannya kerana lupa atau tersalah. Macam yang saya katakan tadi tu, sebab dia dengar imam takbir agak panjang, maka dia pun tersasul ikut dengan takbir panjang sampai dia berdiri. Rupa-rupanya orang lain semua duduk tahiyat. Maka pada ketika itu dia wajib turun duduk balik. Disebabkan dia bangun dalam hal keadaan ya tersalah. Ya, dalam hal keadaan ya tidak sengaja. Maka wajib makmum tersebut duduk kembali menyertai imam pada tasyahud awal itu. Jika tidak, solatnya batal. Jika makmum sengaja bangun meninggalkan imam yang duduk membaca tasyahud awal. Ya, kalaulah makmum tu saja bangun, ya, meninggalkan ya imam yang duduk membaca tasyahud awal, maka pada ketika itu sunat duduk semula kerana keluar dari khilaf yang mengatakan ia wajib. Ya, keluar daripada khilaf yang mengatakan ia wajib. Ada ulama mengatakan bila dia bangun dengan sengaja pun dia wajib duduk balik. Ya, maka keluar daripada khilaf, ya, lebih baik dengan duduk semula. Ini ayat apa yang disebut dalam Manhaj Al-Qawi. Baik, okey, ada yang nak tanya silakan. Terus bertanya, Ustaz Muhammad Fitri. Tak dengar, saya tak dengar. Minta maaf, saya tak dengar. Assalamualaikum Ustaz. Silakan.
Ustaz, kalau kata kita tahu bahawa imam, kita sedar bahawa imam melakukan kesalahan yang perlukan sujud sahwi. Tetapi Ustaz kata tadi, kalau ikut apa tu kebiasaan kita ni, kena tunggu sekurang-kurangnya antara dua khutbah lah, mana baca surah Al-Ikhlas kan. Katakanlah sekarang ni kita berada di belakang imam, Ustaz. Kita belakang imam dan kita sedar memang imam tu telah melakukan perkara yang sepatutnya perlu sujud sahwi. Dan kita pun tahu memang dah selesai dah. Dia dah selesai rukun. Maknanya rukun yang pertama, rukun yang wajib lah kan. Iaitu dia dah bagi salam yang pertama. Adakah perlu juga kita menunggu? Sedangkan kita duduk belakang dia ni. Kita belakang dia. Adakah perlu juga kita nak tunggu sampai macam Ustaz kata tadi ni? Nak tunggu sampai sekiranya sekadar dia antara dua khutbah ni. Baik. Kalau kita ada di belakang dia sekalipun, kita tahu ke dia tu bagi salam kerana lupa atau bagi salam kerana lupa sujud sahwi ataupun beri salam dengan sengaja? Kalau kita di belakang dia sekalipun, ni masalah dia ialah persoalan yang ulama ketengahkan, ialah persoalannya ialah imam memberi salam tu dalam hal keadaan kita tak pasti apakah salam dia tadi tu kerana dia sengaja tak nak buat sujud sahwi, atau salamnya tadi tu kerana mungkin juga dia terlupa tuntutan sujud sahwi. Ya, contohnya dia tak baca tahiyat awal, kita duk ready dah ni, mesti sujud sahwi punya. Ya, tiba-tiba dia bagi salam, maka barangkali mungkin juga kerana kebiasaan dalam sembahyang selepas tahiyat akhir akan bagi salam. Ya, sampai dia terlupa yang dia sebenarnya dituntut sujud sahwi. Ya, maka dengan sebab itulah para ulama meletakkan satu walaupun kita ada di belakang dia sekalipun, salam dia tu bukan keyakinan kita. Ya, ni masalah salam dia. Ya, masalah apakah dia bagi salam dalam hal keadaan memang dia tak nak buat sujud sahwi, atau dia beri salam dalam hal keadaan dia terlupa sujud sahwi. Sebab itulah ya para ulama meletakkan syarat menunggu sehingga pasti. Maka dipastikanlah dengan dengan adat-adat kebiasaan. Ya, sama ada dengan istighfarnya, sama ada dia toleh kepada jemaahnya. Kalau di Masjid Syekh Salah Ja'fari pula, selepas salam dia angkat tangan letak di kepala, sanuqri'uka fala tansa, dia sapu di muka, dia letak di dada. Ya, kalau tengok tanda-tanda yang macam tu, jemaah dah pastilah oh memang dia dah keluar pada solat. Ya, tetapi kalau sekadar hanya dengan salamnya saja, maka boleh jadi salam tu dalam hal keadaan dia lupa tuntutan sujud sahwi. Ini bukan persoalan kita duduk jauh ke dekat. Soalan dia ialah salam dia tu, apakah dalam keadaan dia sengaja nak tinggalkan sujud sahwi, ataupun kerana dia bagi salam tu disebabkan memang lupa tuntutan sujud sahwi. Maka kita tak boleh nak pasti. Sebab itulah diletakkan, kita katakan, cara penyelesaian, solusi kepada keadaan tadi. Wallahualam. Ustaz, berkenaan dengan yang tadi, kata wajib duduk balik kalau kita tersilap diri. Ada pendapat yang mengatakan bila kita duduk balik tu dia anggap menambah rukun. Sebabnya kita duduk pada tasyahud awal tu perkara yang sunat. Jadi ada pandangan mengatakan kita berdiri saja tunggu sehingga imam bangun macam biasa. Bagaimana Ustaz? Baik. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa Inna Allaha wada'a an ummati al-khata'a wa nisyan. Allah tak ambil kira daripada umatku yang tersalah dan juga yang terlupa. Maka saat dia bangun dalam keadaan tersalah, bangunnya itu tak dianggap sebagai ibadah. Maka dengan sebab itu pandangan yang mengatakan dia wajib duduk balik apabila bangun dalam keadaan terlupa atau tersalah. Disebabkan bangun tu dalam hal keadaan bukan ibadah. Hatta kalau kita tengok di dalam tajuk berkenaan dengan tajuk qasar contohnya, bab qasar musafir. Seseorang niat qasar, dia niat qasar, 2 rakaat asar.
Tiba-tiba selepas dia baca tahiyat, dia pi bangun pula ke rakaat yang berikutnya, dia terlupa. Saat dah tegak berdiri baru dia teringat. Dia ni rupa-rupanya tadi niat qasar. Ya, sekarang ni dah tersasul bangun berdiri. Maka disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, kalaulah orang tersebut dia niat nak buat tamam sekalipun, dia batalkan niat qasar dia wajib duduk balik dan bangun semula. Dia wajib duduk balik dan bangun semula. Sebab apa? Sebab waktu bangunnya tadi itu dalam hal keadaan lupa tak dianggap sebagai ibadah, kata Imam Ibn Hajar. Ya, maka sebab itulah bila dalam petak merah yang perhatian tu, saya ambil kata Imam Ibn Hajar ni, maksudnya bila dia bangun dalam hal keadaan terlupa, bangun tu sudah tak dianggap sebagai perbuatan dalam solat, ya, yang tak diambil kira. Sebagaimana hadis yang jelas tadi dalam Sahih Muslim. Ya, Imam Nawawi juga dalam syarahnya sebut hal ni. Jadi sebab tu dia kena duduk balik. Dia wajib kembali duduk. Adapun persoalan mengatakan bahawa orang yang dah bangun berdiri tak boleh patah balik duduk, itu adalah berkenaan dengan mereka yang sengaja bangun. Mereka yang sengaja bangun. Namun hal itu juga merupakan hal khilaf. Hal khilaf. Orang yang sengaja bangun, ada kaul yang mengatakan dia haram duduk balik. Sebab kalau dia duduk balik, maka dia daripada rukun kembali kepada sunat, maka batal sembahyang. Ada pula kaul yang mengatakan wajib duduk balik. Di sini yang timbul persoalan khilaf tu. Ya, jika makmum sengaja bangun meninggalkan imam yang duduk membaca tasyahud awal, maka sunat dia duduk semula kerana keluar dari khilaf yang mengatakan ianya wajib. Ada kaul yang mengatakan wajib duduk balik, ada kaul juga yang mengatakan batal kalau duduk balik. Tapi kaul yang kuat mengatakan wajib. Wallahu a'lam. Nak tanya rentetan daripada sahabat kita tanya tu. Dan penangan Ustaz tadi berkaitan dengan orang yang dah bangun, zaman jika makmum, catatan Ustaz ni yang dalam perhatian tu, jika makmum sengaja bangun meninggalkan imam yang duduk membaca tasyahud awal, maka sunat dia duduk semula, kan? Kerana keluar dari khilaf yang mengatakan ianya wajib. Baik. Sekarang ni katakanlah dia ni memang dia tidak sengaja, ini termasuk yang dia sengaja, kan? Kalau dia tak sengaja kemudian dia teringat tentang hukum yang kata kena turun tu, maka dia turun. Baik, sekarang ni persoalannya, adakah dia masuk dalam menambah rukun? Maknanya selepas imam berpisah dengan imam dengan nampak bagi salam dengan keadaan Ustaz tadi, dia perlu sujud sahwi. Baik. Kita telah maklumkan tadi tiap-tiap kesalahan yang dilakukan oleh seorang makmum di belakang imam, maka kesalahan itu tak dituntut melakukan sujud sahwi. Itu jelas disebutkan oleh Syekh Nawawi Bantin dalam Nihayatuz Zid. Yang dituntut makmum melakukan sujud sahwi ini dalam hal keadaan makmum itu dalam hal keadaan kesalahan itu dilakukan oleh imam. Kalaulah seorang makmum dia buat salah tadi itu dia seorang-seorang aja, contohnya dia bangun maka dia teringat dia duduk balik, maka di hujung solat dia tak sunat sujud sahwi. Sebab apa? Al-imamu dhamin, imam sebagai penjamin kepada makmum tersebut. Maka dengan sebab itu makmum tak dituntut untuk melakukan sujud sahwi atas kesalahan-kesalahan makmum ketika dia sedang mengikut kepada seorang imam. Tetapi contohnya kalaulah makmum tersebut sudah pun kita katakan berpisah daripada imam. Makmum dah berpisah dari mohon maaf, telefon masuk panggilan pula. Kalaulah dengan seorang makmum itu dia dah terpisah daripada imam, seperti contohnya makmum yang lambat, maka bila imam salam dia pun bangun menyempurnakan baki rakaat. Ketika mana dia menyempurnakan baki rakaat, dia ada melakukan
perkara-perkara yang dituntut melakukan sujud sahwi, maka pada ketika itu memang sunat dia melakukan sujud sahwi sebab kesalahan itu sudah dilakukan selepas dia mengikut kepada imam, ya, sesudah dia berpisah daripada imam, ya, maka sunat dia melakukan sujud sahwi. Tetapi tiap-tiap kesalahan yang dia lakukan ketika dia sedang bersama imam, maka ia tak dituntut melakukan sujud sahwi. Ya, baik. Kita sambung. Kunut tidak wajib muwafaqah pada mengerjakannya dan meninggalkannya. Sah solat makmum yang tidak membaca kunut ikut kepada imam yang membaca kunut. Dan begitulah juga sebaliknya. Jika imam meninggalkan kunut, makmum masih boleh melakukannya dengan beberapa pertimbangan. Ya, jadi kalau tuan imam tak baca kunut sekalipun, makmum masih lagi boleh melakukan kunut tapi dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, sunat makmum itu mengerjakannya. Telefon langsung. Sini kah? Tolong mute ya. Sunat itu mengerjakannya jika sempat dengan imam pada sujud yang pertama. Ya, dia kalau dia baca doa kunut, dia akan sempat dengan imam pada sujud yang pertama. Maka pada ketika itu hukum dia sunat dia buat. Harus baginya membaca kunut jika sempat dengan imam pada duduk antara dua sujud. Ya, contohnya dia selepas selesai doa kunut, dia turun sujud, dia masih lagi sempat dengan imam dalam duduk antara dua sujud. Tidak harus lagi dia melakukannya jika tidak sempat dengan imam kecuali dalam sujud yang kedua. Dia tak boleh baca doa kunut kalaulah imam tu bergerakkan dia cepat sehingga kalau dia baca kunut, dia tak akan sempat. Dia akan ketinggalan dengan dua rukun berturut-turut. Maka pada ketika itu batal solat. Disebabkan melengah-lengahkan ikut imam. Maka dia tak boleh melakukan kunut kalaulah pertimbangan dia tak akan sempat bersama imam. Baik. Jika imam meninggalkan duduk istirahah duduk seketika selepas bangun daripada sujud yang kedua. Ya. Jika imam meninggalkan duduk istirahah lalu makmum mengerjakannya, maka solat makmum itu tidak batal kerana ia perkara sunat yang kecil dan tidak ketara antara melakukannya dan meninggalkannya. Duduk istirahah ni ulama kata duduk yang sangat singkat sehingga tak dapat dibezakan antara yang buat dan yang tak buat dari segi masa. Ya, ada orang yang bangun dalam keadaan tak buat, ada orang yang buat sebelum bangun. Ya, maka ia tidaklah dianggap satu kecacatan. Ya, apabila imam buat makmum tak buat ataupun makmum buat imam tak buat, maka tidak mengapa. Jika seorang makmum ikut duduk membaca tasyahud awal bersama imam tetapi lambat bangun kerana kecepatan bacaan imam dan kelambatan bacaannya, maka solatnya tidak batal kerana makmum itu hanya memanjangkan apa yang telah dilakukan oleh imam. Hal ini sama seperti kunut, iaitu boleh dilakukan selama tidak ketinggalan dengan dua rukun perbuatan. Ya, kadang-kadang ada imam yang baca tahiyat awal dengan laju, makmum pula lambat sehingga imam dah tegak berdiri, dia masih lagi duduk. Ya, dari segi hukum dia duduk dalam keadaan imam dah berdiri, tidak batal solat disebabkan dia hanyalah memanjangkan apa yang telah dilakukan oleh imam, bukan melakukan perbuatan tambahan yang tak dibuat oleh imam. Cuma dia mestilah pastikan jangan sampai dia ketinggalan dua rukun. Qiyam rukun yang pertama, rokok rukun yang kedua. Jangan sampai imam i'tidal baru dia nak bangun. Maka pada ketika itu batal solat dia. Baik, kita masuk pada syarat kedua yang berikutnya. Hendaklah kedudukan makmum tidak lebih ke hadapan daripada imam. Ini juga syarat kedua yang dalam menentukan sah batal sembahyang berjamaah. Makmum tidak boleh berada lebih ke hadapan daripada imam sama ada berdiri, duduk maupun mengiring kerana tidak dinakalkan perbuatan seperti itu dilakukan oleh mereka yang ikut solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin. Kedudukan terke depan atau terke belakang
diukur dengan tumit bagi orang yang solat berdiri. Maksudnya tumit makmum mestilah belakang sedikit daripada tumit imam. Ya. Dengan 2 papan punggung bagi yang solat duduk. Bagi orang yang solat duduk pula dia ambil kira daripada belakang dia. Ya. Mestilah lebih belakang daripada belakang imam. Dengan lambungnya bagi yang solat berbaring, dengan lambung dia belakang juga bagi orang yang solat berbaring, dan dengan kepala bagi orang yang solat melentang. Ya, berbaring sini mengiring lah tu ya, lambung tu mengiring. Perhatian, berdiri lebih ke depan daripada imam tidak sah solat kecuali dalam situasi solat syiddatil khauf. Dalam solat keadaan dalam peperangan dengan serangan musuh dan sebagainya, maka hal keadaan yang sedemikian dibolehkan. Berdiri sebaris dengan imam hukumnya makruh dan tidak mendapat fadilat berjamaah. Orang yang berdiri sebaris dengan imam hukum dia makruh dan tak dapat fadilat berjamaah. Sama seperti orang yang bagi salam serentak dengan imam. Kita dah belajar yang tajuk yang lepas berkenaan dengan murafaqah, perbuatan-perbuatan serentak. Takbiratul ihram serentak dengan imam, haram dan batal. Bagi salam serentak sama-sama dengan imam makruh dan menghilangkan pahala berjamaah. Hilang fadilat berjamaah. Baik, sunat makmum terkebelakang daripada imam sejauh 3 hasta bagi saf pertama, dan jarak antara saf-saf yang lain juga 3 hasta. Inilah yang dimuktamadkan yang disebut dalam kitab-kitab kita. Maka dengan sebab itulah ada dalam kalangan para ulama bila mengimamkan solat aja dia akan ukur hasta dulu. 3 hasta. Supaya mengambil kaul yang agak berat. Kalau kita baca kitab-kitab jawi kita, Bughyatul Tullab, kita baca dalam Matla'ul Badrain, kita baca dalam Kashful Lisam, kita baca dengan Bahrus Safa, maka menyebutkan bahawa apabila jarak imam dan makmum lebih daripada 3 hasta, tak dapat fadilat berjamaah. Tak dapat fadilat berjamaah. Tapi saya pernah jugalah ada seseorang dia datang ke rumah ni, dia kata, Ustaz, selama ni kita duduk semayang di surau macam tak dapat apa, sebab imam surau kita ni dia jauh sangat daripada makmum. Dia bawa semua, dia photostat semua, ni kitab ni, ni kitab ni, ni kitab ni, ni kitab ni. Kira macam semayang seorang-seorang lah, Ustaz, tak dapat fadilat jemaah. Semua jemaah di tempat kita ni disebabkan jarak imam jauh lebih daripada 3 hasta. Ni semua kitab-kitab ni sebut macam tu. Semua kitab-kitab ni sebut macam tu. Maka bila saya tengok balik dalam Buruyah, Syekh Daud ni dia karang, dia kata apa, kalau timbul iskal kena tengok balik dalam i'timad dia. Tengok dalam i'anah. Tengok dalam i'anah. Maka kita pun rujuk pada i'anah dan rujuk juga dalamnya kitab-kitab yang lain. Ada kaul yang mengatakan bahawa luput fadilat berjamaah tu bukan keseluruhan tetapi fadilat saf. Fadilat jarak antara imam dan juga antara imam dan makmum. Bukanlah dengan erti kata luput fadilat berjamaah ni sampai langsung tak dapat pahala berjamaah. Cuma luput fadilat saf. Sama seperti kita katakan apabila saf depan masih lagi kosong, orang buat saf yang kedua. Maka mereka yang berada di saf yang kedua tu tak dapat fadilat. Tak dapat fadilat apa? Tak dapat fadilat saf. Adapun solat berjamaah sah, tak dapat fadilat saf. Bukanlah sampai tak dapat langsung fadilat solat berjamaah. Baik. 3 hasta berapa meter? Saya pun tak tahu. Cuma 300 hasta tu 150 meter. 300 hasta 150 meter. Jadi 1.5 lah kot. 1.5 lah. 1 meter setengah. Lebih kurang yang dikatakan 3 hasta tu. Baik. Biasanya kita katakan belang-belang saf kita tu sudah pun menyamai kadar yang sunat. Kadar yang sunat. Itulah yang terbaik sebenarnya tempat berdiri imam. Cuma banyak tempat-tempat kita ni kadang-kadang imam terlalu jauh. Suasana pandemik ni lainlah yang dulu-dulu ni. Yang kita bincang yang dulu-dulu dan yang akan datang. Apabila kita nak kembali dalam keadaan solat yang mengikut panutan sunnah
dari segi softnya dan sebagainya. 3 hasta tu sangat-sangat sangat-sangat utama kita ambil berat. Baik. Hal keadaan sembahyang di Masjidil Haram. Yang dikatakan seseorang itu berdiri lebih depan daripada imam apabila tumit dia lebih ke depan daripada tumit imam. Di arah letak duduknya tuan imam. Kalaulah kita katakan ini Kaabah, maka imam ni dia biasanya sembahyang berdiri di mi'jan. Imam ni biasanya berdiri di tempat mi'jan, iaitu tempat malaikat Jibril mengimamkan solat kepada Nabi kita selama 2 hari. 2 hari malaikat Jibril dalam peristiwa Isra' Mi'raj imamkan solat Nabi kita di mi'jan. Maka ditandakan, ada satu batu ditandakan di dekat-dekat dengan multazam tu, dinamakan mi'jan, tempat berdirinya Jibril. Biasanya imam Masjidil Haram akan berdiri di situ. Jadi makmum yang berada di arah-arah yang lain, di sudut-sudut Kaabah yang lain, walaupun mereka lebih dekat dengan Kaabah, mereka lebih dekat dengan Kaabah, sujud aja kepala dia tu dah dekat sama, dah dekat hampir dengan tembok Kaabah, maka mereka itu tak dianggap berdiri lebih depan daripada imam, sebab yang diambil kira ialah orang yang berdiri di sudut yang sama dengan sudut tuan imam, di arah yang sama dengan arah tuan imam. Itu sahaja yang dikatakan yang disebut tak boleh lebih ke depan daripada imam dalam situasi sembahyang dalam Masjidil Haram. Bila masa makmum boleh berdiri lebih depan daripada imam ni? Tadi kita sebut syiddatul khauf, sembahyang dalam ketakutan. Yang kedua ialah sebagaimana disebut dalam kitab Al-Qaulul Tam fil Ahkam Ma'mum wal Imam, Hibrul Humam Ibnu Ahmad Al-Masri sebut, iaitu dalam situasi solat di dalam Kaabah. Kalaulah ada beberapa orang masuk dalam Kaabah, maka pada ketika itu keadaan kedudukan imam dan makmum tu boleh macam-macam. Macam ni pun boleh, imam di depan, makmum di belakang, boleh. Ataupun macam ni pun boleh, masing-masing menghadap antara satu sama lain. Sembahyang dalam Kaabah. Jadi rokok, i'tidal, sujud, sama-sama asalkan tahu pergerakan, boleh juga. Macam ni pun boleh juga. Itu dalam situasi solat di dalam binaan Kaabah. Itu yang membezakan situasi berjamaah di tempat lain. Hanya khusus di dalam binaan Kaabah saja. Baik. Syarat qudwah yang ketujuh. Tidak sah solat makmum yang mengiktikadkan solat imamnya batal, seperti 2 orang yang beriktikad tentang arah kiblat yang berbeza. Maka kalaulah contohnya 2 orang yang kita katakan mereka sesat di padang pasir, tak tahu arah kiblat. Maka seorang ni dia ijtihad arah kiblat ke sini. Seorang lagi pula dia kata bukan, aku rasa belah sini. Ijtihad dia belah sini. Maka pada ketika itu antara mereka berdua tak boleh ikut satu sama lain. Sebab apa? Kedua-duanya mengiktikadkan solat yang seorang lagi tidak sah kerana tak menghadap kiblat. Pada ijtihad dia. Maka dengan sebab itu tak boleh ikut. Itu contoh yang diberikan. Tidak sah solat seorang makmum yang mengiktikadkan solat imamnya itu batal. Sekiranya seorang yang bermazhab Syafi'i mengikut imam yang bermazhab Hanafi yang berwudu dan solat berdasarkan mazhabnya, dan orang yang bermazhab Syafi'i tersebut beriktikad bahawa solat imam yang bermazhab Hanafi itu batal, maka tidak sah untuk dia mengikutnya. Perkiraannya bergantung kepada iktikad makmum terhadap sahnya solat imam atau tidak. Secara praktikalnya, seorang makmum mesti beriktikad bahawa sah solat imam yang diikuti, walau mereka berbeza pada perkara furu' dan pada perkara ijtihad, serta sah solat imam yang diikutinya dengan sangkaan baiknya bahawa imam itu meraihkan perbezaan dengan tidak melakukan perkara yang membatalkan solat pada i'tikad makmum.
Jadi kalaulah kita ni langsung cop, ya orang ni mazhab Hanafi tak sah aku ikut dia. Pada awal lagi kita bila cop macam tu, maka kita tak boleh ikut. Tetapi kalaulah dengan hal keadaan kita, ya dalam hal keadaan kita ni, ya tahu dia mazhab Hanafi, tetapi macam mana Imam Ibnu Hajar kata lazimu mazhab laisa bimadhhab. Melazimi satu mazhab belum tentu itu mazhab dia. Ya. Maka dengan sebab itulah ya orang yang melazimi sesuatu mazhab belum tentu tu mazhab dia. Maka dengan sebab itu boleh saja kita beranggapan bahawa mungkin dia mazhab Hanafi tapi dia tak buat macam mana ya ketetapan dalam mazhab Hanafi. Contohnya seperti ya batal wuduk dengan kita katakan berpegangan tangan dengan isteri. Maka kalaulah imam tu orang mazhab Hanafi, tak nampak pun zahir depan mata kita ni dia pegang tangan isteri dia, kemudian terus jadi imam. Kita tak nampak pun. Maka pada ketika itu sah kita ikut dia. Ya kerana ya kita boleh beranggapan ihtimalkan bahawa dia meraihkan juga pandangan mazhab lain. Ya maka boleh saja kita ikut. Begitulah juga seperti orang yang bermazhab Maliki, yang mana dalam mazhab Maliki tertib dalam wuduk hanyalah sunat. Ya tertib dalam wuduk sunat, bukannya wajib, bukan rukun. Maka selama mana kita tahu dia ni mazhab Maliki, tetapi kita tak tahu pun macam mana hal keadaan dia berwuduk. Ya. Kerana ya tertib dalam mazhab dia juga sunat. Ya barangkali mungkin dia buat. Ya mungkin dia buat. Maka dengan sebab itu tak jadi masalah untuk kita ikut. Kecualilah zahir depan kita berwuduk sebelah dia, kita tengok dia basuh kaki dulu, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian telinga, last kali kumur-kumur basuh muka. Kita kata wuduk ke tu? Dia kata ala madhabina. Wuduk lah ni lah mazhab kami kata dia. Ya contohnya. Maka tiba-tiba tengok dia pula jadi imam. Ya pada ketika itu tak bolehlah kita ikut sebab zahir pada kita jelas dia bukan sekadar melazimi mazhabnya, bahkan dia beramal dengan apa yang dipandang dalam mazhabnya itu. Maka pada ketika itu tak bolehlah kita tak boleh kita ikut. Selama mana tak zahir pada kita, maka boleh-boleh saja untuk kita ikut. Begitulah juga contohnya sembahyang dalam ada qaul dalam mazhab Hanafi, kalau sembahyang sunat tak perlu baca Fatihah. Boleh saja ganti dengan bacaan surah-surah yang panjang dalam bulan Ramadan. Maka pada ketika itu kalau ada macam tu, kita jelas dia tak baca Fatihah, maka kita tak ikutlah. Maka kita tak ikutlah. Sebab apa? Jelas. Maka kita wajib mufaraqah. Baik, saya rasa cukup setakat itu. InsyaAllah syarat Quduh 8 kita akan sambung esok malam. Jadi kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silakan. Assalamualaikum. Kita tunggu. Kita bacakan soalan-soalan di ruang chat dulu saya ingat sebab banyak juga ni. Saya boleh Baik. Kita baca mana yang sempat insya-Allah sebab ada banyak soalan-soalan. Kejap ya. Bagaimana kalau terbaca tasyahud akhir dalam tasyahud awal? Bila sebut terbaca aja benda tu bukan sengaja lah. Bila sebut terbaca aja benda tu bukan sengaja. Maka pada ketika itu solat tak batal. Solat tak batal. Tetapi dari segi tuntutan sujud sahwi ada kalau kita imam, kalau kita solat sendirian. Tapi kalaulah kita seorang makmum, maka tak dituntut sujud sahwi. Okey, baik. Sebenarnya kadang-kadang ada ahli jemaah yang minta buat tahlil selepas solat maghrib. Mana kita nak dahulukan di antara sunat ba'diyah dan tahlil? Kita ambil maklum bahawa solat sunat ba'diyah itu waktunya muwassa'ah. Waktu dia luas. Seluas-luas waktu sehinggalah kita katakan masuk Isyak. Maka pada ketika itu tengoklah pada kita katakan kesan dan impak terhadap para jamaah kita. Kalaulah dengan kita katakan kita abaikan tuntutan permintaan tahlil dulu, kita buat sembahyang sunat dulu, kemudian baru nak kumpul orang buat tahlil, saya rasa mungkin tinggal 3-4 orang aja. Maka pada ketika itu sudah semestinya kita katakan tak mencapai matlamat dan juga cita-cita dan harapan orang yang berharap tadi.
maka boleh-boleh saja untuk kita buat tahlil dulu, kemudian barulah kita sembahyang sunat ba'diyah. Sebab sembahyang sunat ba'diyah ni waktu dia luas. Wallahu a'lam. Okey, baik. Seterusnya ada soalan di sesi yang lepas, dia kata Ustaz ada sebut baca ayat selepas Al-Fatihah sekurang-kurangnya 2 ayat baru dapat fadilat. Dan soalannya bagaimana sekiranya imam yang membaca satu ayat Al-Quran yang panjang atau sederhana panjang ayatnya, tapi satu ayat. Itulah ya setakat-setakat yang kita duk mengaji ni, ya setakat-setakat yang duk mengaji ni sekurang-kurangnya 2 ayat. Jadi surah Al-Baqarah tu kalau dengan ayat dain tu, ayat hutang tu memang satu muka surat, ya, tetapi tu baru 1 ayat. Maka ya lajaklah sikit bagi jadi 2 ayat. Ya, sebab setakat-setakat yang saya duk mengaji lah, wallahu alam, mungkin para asatizah lain ada, ya, asatizah lain juga ada maklumat dan sebagainya, boleh kita kongsilah, tapi setakat-setakat yang kita duk mengaji ni sekurang-kurang 2 ayat. Wallahu alam. Okay, baik, seterusnya apakah qadar takbir intiqal seorang imam sewaktu bangkit dari sujud kepada qiyam? Adakah takbir ini perlu mula saat dahi terangkat dari lantai ataupun boleh ditangguhkan permulaan takbir intiqal ini sekadar duduk istirahat tamakninah? Baik, berkenaan dengan takbir intiqalat, ya, Imam At-Tabrizi di dalam kitabnya Mishkatul Masabih menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan takbir baginda mengikut kadar pergerakan baginda. Yang mana kalaulah dengan pergerakannya itu panjang, maksudnya daripada qiyam kepada sujud, maka bermula daripada waktu qiyam itu, ya, daripada i'tidal itu turun ke sujud, takbirnya tu jadi panjanglah. Disebabkan takbir, nama takbir intiqalat, takbir yang mengiringi pergerakan supaya setiap pergerakan solat kita itu dalam zikir, ya, dalam zikrullah. Maka kalaulah ya ada kedapatan sebahagian daripada orang, dia bangun berdiri dulu, kemudian baru dia takbir Allahu Akbar. Ya, ada yang buat macam tu. Tetapi perbuatan yang sedemikian agak tidak tepat. Ya, tak menepati sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tabrizi dalam beberapa riwayat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ni bertakbir ya daripada awal pergerakan sampailah akhir pergerakan. Ya, maka agak kurang tepatlah kalau kita bergerak dulu baru kita takbir, ataupun kita takbir dulu baru bergerak, maka ya serentak, ya, supaya dapat yang dikatakan ya fadilat ya intiqalat tadi itu dengan ya zikrullah. Wallahu a'lam. Okey, baik, seterusnya imam terbaca jahar ketika solat asar, bagaimana keadaan imam tersebut? Baik, imam terbaca jahar dalam solat asar, maka hal keadaan yang sedemikian tidaklah ya kita katakan sebagai satu kesalahan yang membatalkan solat. Ya, tak batal sembahyang. Ya. Okey. Seterusnya maaf nak tanya, apa beza syak dan zon? Baik, zon ni dalam hal keadaan kita kata dia 80%, ya, keyakinan. Ya, 80% tu ya berat kepada kita katakan, contohnya lah ya hukum kiblat kita ni adalah hukum zon. Sebab apa? Ya, Kaabah bukan ada depan mata kita. Maka pada ketika itu ketetapan kita berdiri menghadap arah kiblat tu hanyalah pada zon. Ya, hanyalah pada zon. Maka berat hati kita 80% inilah ya darjah arahnya kiblat. Maka sudah memadah. Ya, tetapi kalaulah kita syak 50-50, mungkin sini, mungkin sini. Ya, maka syak yang macam tu tak boleh. Ya, syak yang macam tu tak boleh. Wallahu a'lam. Okay, baik, seterusnya jika imam lupa sujud sahwi, bolehkah imam tersebut sujud sahwi selepas beri salam? Itulah sekiranya tuan imam memberi salam dalam hal keadaan terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia perasan tak ada seorang pun makmum bagi salam. Maka dia teringat, oh tadi tak buat tahiyat awal. Ya. Maka dia pun langsung Allahu Akbar sujud. Ya, boleh melakukan sujud sahwi, ya, kalaulah dengan salam tadi itu dalam hal keadaan salam yang tersalah atau terlupa. Tetapi kalau dah memang sengaja dia beri salam keluar daripada solat, maka tuntutan sujud sahwi sudah tidak ada lagi.
Contohnya seperti seorang makmum, bila imam kat depan beri salam, dia ni tahu tadi imam tak baca tahiyat awal. Dia dah ready dah nak buat tahiyat awal. Tiba-tiba tuan imam bagi salam. Maka bila tuan imam beri salam, imam ni tak buat sujud sahwi ni. Dia pun bagi salam juga. Ya. Maka bagi salam dia tu dalam keadaan sengaja. Ya, maka sudah dianggap keluar daripada sembahyang. Maka kalaulah tiba-tiba tuan imam buat sujud, maka orang yang beri salam dengan sengaja itu sudah tidak lagi wajib sujud. Ya, kerana dia sudah dianggap keluar daripada solat. Wallahu a'lam. Saya ada satu soalan boleh tak? Terus. Ustaz, berkaitan dengan sujud sahwi tu. Okey. Imam telah melakukan satu perkara yang ditutup untuk sujud sahwi. Di hujung solat tahiyat akhir, imam bagi salam. Makmum dia tengok, imam tak bagi salam, patut dia sujud sahwi. Dia pun sujud sahwi. Rupanya imam tu dia terlupa. Bila dah salam pertama tu baru ingat dia terlupa nak sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Jadi apa hukum makmum tersebut melakukan sujud sahwi terlebih dahulu daripada tuan imam? Sama juga keadaannya, ia merupakan keadaan su'ul mukhalafah. Kerana dia mendahului imam pada perbuatan tambahan di dalam solat. Maka perbuatan makmum itu batal sembahyang dia. Kecuali dengan dia niat mufaraqah sebelum dia buat sujud. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, mungkin soalan yang terakhir di ruangan Zoom ni kot, sebab ada soalan yang kita nak baca di Facebook sikit. Bagaimana nak buat jika imam solat Zuhur, imam takbiratul ihram, setelah itu tersedar dia tersalah niat solat asar, sedangkan semua makmum dah takbiratul ihram. Baik. Berkenaan dengan niat. Niat merupakan suatu yang sulit dan sukar untuk diketahui. Maka dengan sebab itulah para ulama mengatakan, apabila seseorang solat kepada seorang imam yang tak berniat, dia ni balik tengah malam ke apa ke, singgah ke masjid nak sembahyang isyak, tengah malam sangat dah. Tengok ada seorang duk baca Quran punya sedap macam orang sembahyang, tengok duk qiyam elok. Dia pun pi ikut. Dia pun pi ikut. Selepas kawan tu bagi salam aja, kawan tu kata, kenapa ikut? Saya ni hanya test mikrofon aja. Saya tak niat sembahyang pun. Contohnya lah. Contohnya. Maka ulama mengatakan bahawa sah solat makmum yang ikut di belakang imam yang tak berniat. Tak berniat solat. Sebab apa? Sebab niat merupakan perkara yang sukar untuk diketahui. Maka ia dimaafkan. Sama seperti hadas. Selepas sembahyang subuh, tiba-tiba tuan imam, astagfirullah, mohon maaf, saya lupa mandi wajib. La ilaha illallah. Contohnya lah kalau jadi. Kalau jadi. Maka pada ketika itu sah makmum di belakang. Disebabkan apa? Disebabkan hadas juga benda sukar untuk diketahui. Kita tak tahu orang tu ada wuduk ke tak ada wuduk ke. Hanya kita katakan zon kita pada orang yang nak sembahyang mestilah bersih. Mestilah dalam taharah. Tiba-tiba jadi macam tu. Maka dari segi hukum sah kata para ulama. Maka hal keadaan tuan imam yang tersalah niat tadi. Allahu Akbar, patutnya zuhur, tiba-tiba dia niat asar. Maka hendaklah dia takbir semula tetapi dalam hal keadaan perlahan. Kerana boleh mengakibatkan gangguan ataupun kita katakan kecelaruan kepada para jamaah di belakang kalau dia takbir kuat. Maka cukuplah sekadar takbir, dengar telinga dia aja. Dia ulang takbir semula. Wallahu a'lam. Okay, baik. Satu soalan Facebook ni, apakah syarat yang membolehkan dua imam di dalam satu ruang solat? Syarat yang membolehkan. Baik. Hal keadaan yang membolehkan berbilang-bilang imam, yang pertama ialah apabila pelaksanaan solat itu merupakan solat sunat. Solat sunat. Sebagaimana yang berlaku di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Khalifah Umar menabalkan dua orang imam
ya Sayyidina Tamim Ad-Dari mengimamkan jemaah muslimat dan orang-orang tua yang uzur. Ya, manakala Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengimamkan jemaah muslimin ya di dalam Masjid Nabawi, ya di tempat yang sama, dua imam. Ya, maka ulama mengatakan boleh dengan ya melaksanakan sembahyang sunat dengan ya berbilang-bilang imam. Ya, asalkan ia tak menunjukkan kepada kita katakan perbalahan ataupun kita katakan persengketaan yang meretakkan hubungan dan silaturahim. Ya, maksudnya dia ya sebab dua imam tu sebab ya pilihan. Contohnya macam di Masjid Seri Petaling, saya selalu pergi ya, Masjid Seri Petaling kalau bulan Ramadan ya ruangan solat utama ya baca 1 juzuk 20 rakaat. Ruangan sebelah kanan pula iaitu untuk pelajar-pelajar madrasah 20 rakaat, tetapi 3 juzuk. Ya 3 juzuk. Ya sebelah. Ya 20 rakaat juga. Kemudian ruangan depan daripada ruangan imam biasa, ruangan ekon, ya. Ruangan tu pula, ya, kalau masuk ke situ, ya, itu untuk para alim ulama saja masuk solat situ, ya. 20 rakaat juga, tetapi 10 juzuk. Ya, jadi 3 malam khatam, 3 malam khatam, 3 malam khatam. Ya, ini dah dilakukan beberapa tahun lah di Masjid Seri Petaling. Baik. Jadi kalau untuk solat sunat berbilang-bilang jamaah tidaklah jadi satu masalah asalkan ia bukanlah ya persengketaan dan perbalahan. Yang berikutnya boleh juga berbilang-bilang jamaah di tempat yang dinamakan Masjid Tawariq. Masjid Tawariq ialah tempat-tempat singgah orang-orang musafir. Tempat singgah orang musafir. Maka masing-masing orang musafir tak kenal antara satu sama lain. Maka kaedahnya mengatakan bahawa kita tak boleh ikut kepada orang yang kita tak tahu status dia. Apakah dia orang musafir ataupun dia orang tempatan. Kita singgah di surau RNR Tapah. Ya. Tengok seseorang nampak macam nampak macam orang musafir. Kita ikut dengan dia. Rupa-rupanya dia tukar jambu Tapah. Ya, jadi maka dengan sebab itu hukum dia tak boleh kita ikut kepada orang yang kita tak pasti apakah dia orang musafir ataupun dia orang mukim. Maka dengan sebab itu di Masjid Tawariq harus berbilang-bilang jamaah. Itu yang kita tengok ujung sana sekumpulan, ujung sini sekumpulan, belakang sana sekumpulan. Dari segi hukum boleh ya di tempat yang sedemikian. Wallahu a'lam. Yang angkat tangan ni saya belum tanya ke, belum jawab lagi kan macam mana? Ada angkat tangan. Yang angkat tangan ni tadi dah ke belum? Okey. Assalamualaikum. Ya, silakan. Okey, minta maaf sekali lagi Ustaz. Ini nak tanya tentang apa tu imam tapi bukan serentak, bukan dalam waktu yang sama lah. Contohnya begini, keadaan sekumpulan orang, sekumpulan makmum yang apa tu masbuk. Okey, ada yang ketinggalan atau kurang daripada imam 1 rakaat. Ada yang sekurang-kurangnya 1 rakaat lah. Sebab tu dia bangun kan. Okey. Baik. Kebiasaan yang kita perhatikan selepas apa tu berpisah dengan imam, lepas bagi salam, maka masing-masinglah dengan sendiri-sendiri. Baik. Apakah boleh katakanlah dalam kumpulan tersebut, katakanlah saya ketinggalan 1 rakaat daripada apa tu imam yang pertama tadi lah. Jadi saya ke depan untuk mengimamkan orang lain yang pada apa tu pahaman saya mereka ni adalah sekurang-kurangnya 1 apa tu rakaat kurang daripada imam tadi sama dengan saya ataupun lebih. Adakah adakah lebih baik saya ke depan ataupun biarkan sendiri-sendiri? Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, berkenaan dengan kita katakan dua orang yang dalam hal keadaan masbuk ataupun kita katakan ketinggalan. Ya, Ali dan Abu datang dalam hal keadaan imam dah pun tahiyat akhir. Maka dua-dua orang takbir langsung duduk tahiyat akhir. Maka bila imam bagi salam, kedua-duanya Ali dan Abu ni bangun, maka Ali dia tampil ke depan jadi imam. Mungkin soalan tu macam itulah gambarannya. Mungkin soalan tu macam tu. Maka dari segi hukum sah
seorang tampil ke depan menjadi imam itu hukumnya sah, dan dari segi hukum boleh, hukumnya boleh. Tetapi ya kalau ditanya mana satu yang afdal, ya dalam qaul qadim Imam Syafi'i kata boleh, dalam qaul qadim. Tetapi dalam qaul jadid Imam Syafi'i mengatakan bahawa afdal ya meneruskan solat secara sendirian, kerana mereka telah pun dianggap mendapat fadilat berjamaah. Ya, dari segi hukum kalau ditanya boleh tak buat macam tu, maka boleh sebab ada dalam qaul qadim. Ya, tapi kalau ditanya mana yang afdal, ya kekal masing-masing solat secara sendirian ataupun dengan seorang tampil ke depan menjadi imam kepada seorang lagi, ya maka ulama mengatakan bahawa dari segi boleh tetapi afdalnya ialah teruskan secara sendirian. Kalau dilakukan juga, ya hendaklah orang yang mengikut itu berniat makmum kepada imam yang baru. Ya mesti dia niat makmum pada imam yang baru. Ya bukan lagi pada imam yang sebelumnya. Ya maka dia mesti niat makmum kepada imam yang baru naik tu. Ya barulah boleh. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, 3 je soalan yang ringkas. Ustaz jawab ringkas sebab masa kita pada terajak ni. Tak apa. Yang pertamanya dia kata imam express dalam solat tarawih, contoh imam dah sujud, kita baru rukuk. Lepas tu imam naik, kita baru nak sujud. Adakah dapat jemaahnya? Yang pertama. Keduanya, ketika memberi salam, jari telunjuk masih tegak ataupun tidak? Dapat saya? Baik. Kemudian yang ketiga, satu lagi. Yang ketiga, dia kata Tok Imam umum selepas solat dia hadap besar. Tadi Ustaz dah cerita tapi tak sempat nak habis, dia kata. Macam mana keadaan jemaah selepas mengetahui perkara tersebut? Yang pertama tadi berkenaan dengan imam yang terlalu laju sehinggalah imam sujud dia baru rokok, imam bangun dia baru nak turun sujud, maka apa yang kita perlu ambil maklum ialah berkenaan dengan kita ni makmum tak boleh ketinggalan dengan imam dengan 3 rukun yang panjang. Kalaulah dengan kita katakan kita seorang yang diberikan keizinan untuk ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Contohnya kita nak baca Fatihah selepas selesai imam amin. Sebab itulah waktu sunat baca Fatihah. Tiba-tiba tuan imam baca inna a'tainakal kautsar. Maka pada ketika itu baru kita baca 2 ayat Fatihah, imam dah rokok. Maka kita orang yang diberikan keizinan untuk terus kekal berdiri untuk menghabiskan Fatihah. Ya sehinggalah sampai keadaan imam bangun, jangan sampai imam bangun daripada sujud yang kedua. Maka kalau kita sempat habiskan dan rokok sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua, maka kita masih lagi dapat jamaah. Kalaulah kita tak sempat, maka pada ketika itu kita kena buat keputusan sama ada niat mufaraqah daripada imam ataupun terus menuju ke tempat beradanya imam. Dengan niat muwafaqah imam tetapi tak dapat rakaat. Selesai salam imam kena bangun buat lagi 1 rakaat. Baik, soalan yang kedua tadi kenaan dengan apa Ustaz? Soalan kedua, jika memberi salam jari telunjuk masih tegak. Waktu bagi salam, waktu bagi salam jari telunjuk tu macam mana? Sayyidina Abdullah bin Umar menyebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam waktu bertasyahud Nabi kita berisyarat dengan jari telunjuk, yushiru biha wala yuharrikuha. Nabi kita mengisyaratkannya tanpa menggerak-gerakkannya, tanpa menggerak-gerakkannya. Maka isyarat ni kata Imam Nawawi ketika mana illallah, waktu tu isyaratnya naiknya jari telunjuk. Maka kekallah jari telunjuk tu dalam hal keadaan dinaikkan, la yunaha, dan tidak lagi diturunkan sampailah salam. Sampai salam. Waktu kita syahadah illallah, mata kita daripada tengok tempat sujud, sunat mata kita beralih tengok ke jari telunjuk. Maka kekallah membaca tasyahud dalam hal keadaan tengok jari telunjuk sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi, barulah letak jari telunjuk. Bila beri salam. Baik, soalan yang ketiga tadi berkenaan dengan imam bagi tahu mohon maaf saya lupa mandi wajib. Maka hukum solat makmum di belakang sah, tetapi orang yang masbuk, masbuk maksudnya dia datang, dia takbir, imam rokok, dia pun rokok, dia tak baca Fatihah. Maka pada ketika itu orang masbuk dia wajib bangun buat balik lagi 1 rakaat. Kalaulah
pengumuman tuan imam tu selepas salam langsung imam bagi tahu. Tapi kalau dah berlaku selang waktu yang panjang, maka orang yang masbuk kena ulang semula solat. Disebabkan solat mereka dikira tak cukup rakaat kerana imam yang tidak sah solat tak dapat menanggung Fatihah yang tak dibaca oleh makmum masbuk. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Fadil Tuan Guru Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Saya kira kita tutup dalam 2 soalan untuk malam ni. Sebabnya memang banyak soalan-soalan berkenaan dengan solat jemaah ni kalau ikutkan kan. Di ruangan Zoom ada, di Facebook mungkin kita tak sempat nak baca semuanya. Jadi insya-Allah tuan-tuan bolehlah terus mengikuti ulangan pengajian ini kalau sekiranya kadang-kadang soalan tu ada yang dah diceritakan dalam sesi pengajian Ustaz, tapi mungkin terlepas dengar dan sebagainya. Boleh kita ulang dengar pengajian ini di Facebook bahagian Pusat Masjid insya-Allah, dan juga grup Telegram yang kita dah bina sebelum ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Guru. InsyaAllah malam esok kita akan sambung dengan syarat peruah yang ke-8. Saya pohon kerjasama tuan-tuan pegawai masjid dan Pak Amir untuk mengisi link kehadiran sebelum berakhir jam 12 malam ni sebagaimana biasa. Dan untuk itu saya kira sekadar ini sahaja pengajian kita ataupun kelas Tafakur Fiddin kita. Sebenarnya Ustaz, untuk malam ni saja kita ada 300 lebih penyertaan di Facebook dan juga Zoom. Jadi untuk kita meraihkan semua soalan tu memang tak berapa nak dapatlah. Kalau sebelum ni kita boleh buat secara bersemuka mungkin 3 hari kan, lebih ni lah. Sebab ada yang komen di Facebook, dia orang kata nak lebihkan lagi. Tapi apapun kita cuba juga jalankan. Kata orang tu dapat sedikit, kita buat juga untuk manfaat semua insya-Allah. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahu wa bihamdihi wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.